rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tabibil khair amma ba'du. Okay, baik. Alhamdulillah. Bersyukur lagi kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, sama-sama lagi kita dapat join sama-sama live malam ni untuk baca Alkitab Safinatul Najah. Okay. So kita buat revision sikit apa yang kita belajar semalam. Bagi yang terlepas mungkin, semalam kalau ingat kita ada belajar tentang rukun-rukun wuduk. So rukun-rukun wuduk tu ringkas dia mula daripada niat, kemudian basuh muka, kemudian basuh tangan sehingga ke siku, kemudian basahkan rambut, kemudian basuh kaki sehingga ke buku lali, dan last sekali tertib, yakni buat semua tu mengikut turutan. Okay, baik, kot-kot ada yang terlepas video ataupun tak dapat tengok semalam ataupun hari-hari yang lepas, kami setiap hari kami ada rekod. Sesi ni kami ada rekod setiap hari. Kalau nak tengok playlist dia boleh pergi ke Tele, grup Muzakarah Ilmiah Mubtadi tu. Kat situ ada dibagi link playlist untuk setiap recording daripada awal sehinggalah yang sekarang ni. Okey, baik. Hari ini kita akan masuk tajuk yang baharu. Okey, tapi sebelum tu, uh, untuk melancarkan kita punya kelas ataupun untuk melancarkan kita punya perjalanan pada hari ini, dan untuk yang seterusnya akan datang jugalah. First kali bila kita mula ni, Ala akan mulakan dengan bacaan kitab terlebih dahulu. Ala akan mulakan dengan bacaan kitab terlebih dahulu. Kemudian, kalau sepanjang pembelajaran tu ada soalan, boleh utarakan. Akan tetapi Ala takkan jawab Ala takkan jawab terus. Mungkin Ala akan reserve 10 ke 5 minit waktu akhir, dalam pukul 10.25 ke 10.23 ke macam tu. Lepas tu kita akan jawab satu-satu soalan semua tu. Ala dan rakan-rakan Ala lah, kalau Ala tak mampu, rakan-rakan Ala mana yang boleh tolong tu, biar kita akan jawab sama-sama lah kalau ada soalan. So untuk yang first ni, kita akan baca je dulu, baca sampai dah pukul 10.23, 10.25 macam tu. Next kita akan terus kepada soalan. Akan tetapi sepanjang sesi tu kalau ada soalan nak tanya je dulu. Cuma Ala tak akan jawab terus lah. Ala tak akan jawab terus. Bila dah pukul 10.03, 10.25, baru kita akan jawab satu-satu soalan yang ada. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini wa ja'alana minal mukhlisin bi qiraatihi. Amin. Faslun fi ahkamil ma'i. Pasal pada menerangkan tentang hukum-hukum air. Pasal pada menerangkan pada hukum-hukum air. Sebenarnya kalau cerita pasal bab air ni panjang sebenarnya. Cuma dalam Safinatul Najah, dia iktafa, dia dicukup dengan diceritakan dalam yang penting-penting sahaja pasal air ni. Sebenarnya kalau cerita pasal air ni panjang, ada banyak sebenarnya. Tapi dalam Safinatul Najah dia cerita yang penting je. Okey, baik. Al-ma'u qalilun wa kathirun. Bermula air tu, bermula kita cerita pasal air ni, ada dua bahagian. Qalilun wa kathirun. Air itu ada dua bahagian, satu qalil maksudnya sikit, wa kathirun banyak. Fal qalilu, dan bermula air yang sikit itu, madunal qullataini, apa yang dua kulah, apa yang kurang dua kulah, kurang dua kulah. Wal kathiru kullatali fa akthar. Dan bermula air yang banyak itu, apa yang dimasukkan dengan air yang banyak itu ialah dua kulah dan lebih. Dua kulah dan lebih. Okey. Jadi apakah sukatan untuk dua kulah? Sukatan untuk dua kulah ni ada banyak. Kalau
boleh sendiri sebenarnya sukatan dua kolah ni macam mana untuk supaya kita lebih senang faham. Cara paling senang yang diajarkan kepada Allah dulu macam mana kita nak tentukan dua kolah ni. Dua kolah ni dia punya air tu ialah satu hasta suku kali satu hasta suku kali satu hasta suku. Macam tu. Satu per empat hasta kalikan satu per empat hasta kalikan satu per empat hasta. Maksudnya satu per empat hasta panjang, satu per empat hasta lebar, satu per empat hasta dalam ataupun tinggi. Hasta yang hasta yang dimasukkan di sini ialah hasta yang sederhana. Hasta yang sederhana. Tapi dulu sini ada pesan dia bagi dia pesan lah. Dia kata kalau nak kira nak kira macam ni, kalau nak senang kita mudahkan je terus dia kepada dua hasta. Sebab kita pun tak tahu hasta kita ni kira hasta sederhana ke, sederhana dia masukkan hasta tu hasta yang macam mana kan, hasta yang macam mana. Ah, so kalau nak senang kita mudahkan je terus dua hasta. Kalau kita kira ikut hasta ni kita tak payahlah apa, tak payah nak cari pengukur pun lah. Sekali kita pandang macam tu je kita dah boleh nampak dah sebenarnya. Ni sampai dua hasta ke tak ni? Dua hasta kali dua hasta kali dua hasta. Tapi dia punya ukuran tempat dia ialah dia lah satu suku satu hasta suku. Satu per empat hasta. Jadi kalau nak senang kita mudahkanlah mungkin satu hasta setengah ke ataupun dua hasta terus pun tak apa. Kemudian ada banyak lagi. Kalau search boleh jumpa macam-macam lagi dia punya sukatan untuk dua kolah ni macam mana. Tapi yang Ala mention sekarang ni yang kita paling senang ni lah. Kalau kita bagi ukuran, kalau Ala bagi ukuran, takkanlah kita nak buku tu macam payah. Kalau ni Ala bagi ukuran yang kita boleh agak-agak macam tu je. Kalau nak ukuran yang lebih detail, boleh cari kat internet banyak. Dekat Alamat Mufti pun semua ada banyak dia beritahu. Okey. Kemudian al-qalilu yatalajjasu biwuqu'il najasati fihi wa illam yataghayyar. Dah bermula air yang sikit itu, ini kita cerita pasal air yang sikit. Keadaan air yang sikit. Air yang sikit itu yatalajjasu menjadi air itu mutalajjis. Air itu menjadi mutalajjis. Air itu menjadi mutalajjis biwuqu'il najasati fihi wa illam yataghayyar. Air itu menjadi mutalajjis dengan jatuhnya najis ataupun campurnya air itu dengan najis pada air itu wa illam yataghayyar dan sekalipun air itu tidak berubah. Jadi untuk keadaan air yang sedikit, yakni air yang kurang daripada 2 kolah ini, kalau bercampur dengan najis, sekalipun bercampur je dengan najis tu menyebabkan air itu tidak berubah warna, tidak berubah bau ataupun tidak berubah rasa, air itu tetap menjadi air mutalajjis. Sebab air itu dia sikit. Macam tu. Untuk air yang qalil, keadaannya satu tu je. Kalau kita belajar lebih mendalam, dia ada cerita tentang bagaimana pula kalau dimasuki dengan najis yang ma'fu anhu. Dia ada keadaan dia. Yang lebih mendalam lah. Tapi tak masuklah kot detail-detail macam tu. Okey, itu untuk air yang sedikit. Untuk air yang banyak pula. Wal ma'ul kathiru, dan bermula air yang banyak itu, la yatalajjasu, tidak menjadi mutalajjis, illa idza taghayyara, kecuali jika berubah ta'muhu, rasanya, ataupun launuhu, warnanya, rihuhu, ataupun baunya. Okey. Jadi untuk air yang banyak ini ada dua keadaan. Pertama ialah air yang banyak itu dimasuki najis akan tetapi tidak berubah bau dan tidak berubah bau atau tidak berubah warna atau tidak berubah rasa. Maka sekiranya tidak berubah, mana-mana salah satu daripada ketiga-tiga itu tidak berubah, maka air itu masih lagi dikira suci. Itu untuk air yang banyak. Untuk air yang 2 kolah ataupun lebih. Dan lagi satu keadaan yang kedua, untuk air yang 2 kolah ataupun lebih, apabila bercampur air itu dengan apa-apa najis dan percampuran itu menyebabkan berubah warnanya atau berubah
rasa je, atau berubah bau je, ataupun berubah dua daripada tiga itu, ataupun berubah tiga-tiga terus benda tu, maka berjadilah air itu air mutalajis. Maka berjadilah air itu air mutalajis. Okey. Jadi kita summarize balik untuk bahagian air ni. Ada dua bahagian, qalil dengan kasir. Qalil ini kurang dua kolah, kasir ini lebih dua kolah ataupun lebih. Maka yang qalil ini satu saja keadaan dia kalau bercampur dengan najis. Kalau bercampur najis sikit ke banyak ke, berubah ke tak berubah ke, dia akan menjadi air mutalajis. Dan seterusnya, air yang lebih daripada dua kolah, air yang dua kolah ataupun lebih, keadaan yang pertama sekiranya bercampur dengan najis sehingga berubah warna atau bau atau rasanya, ah, maka dia akan menjadi mutalajis. Dan keadaan yang kedua sekiranya air itu bercampur dengan najis, akan tetapi tidak berubah bau dan warna dan rasanya tidak berubah, maka air itu masih lagi dikira suci. Okay, next. Nizam boleh scroll, Nizam. Okay, kita masuk pada pasal yang baru. Faslun fi mujibatil ghusli. Okay, sebelum tu, nak ingatkan balik kepada mungkin mereka-mereka yang baru masuk. Kalau ada soalan nak tanya, boleh utarakan terus. Boleh tanya terus. Akan tetapi soalan tu kami akan jawab pada akhir sesi lah. Mungkin pada pukul 10.23 ke atas, 10.25 mungkin macam tu. Kami akan jawab. Tapi kalau sepanjang panjang tempoh pembelajaran tu nak tanya-tanya je. Cuma takkan dijawab ketika tu lah. Dia akan dijawab waktu sesi akhir pengajaran. Okey, baik. Masuk ke dalam pasal fi mujibatil ghusli, pasal pada menerangkan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Okey. Al-ghuslu mujibatil ghusli sittatul. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Okey, sebelum tu, mandi yang dimasukkan di sini apa mandi? Mandi yang macam mana kita masukkan di sini? Mandi pakai sabun ke macam mana? Mandi yang dimasukkan di sini ialah al-ghuslu syar'an sailalul ma'i ala jami'il badani biniyatil makhsusatil. Sailalul ma'i alal balali ala jami'il baladi biniyatil makhsusatil. Maksudnya, melalukan air ke atas keseluruhan badan. Biniyatil makhsusati dengan niat yang tertentu. Melalukan air ala jami'il badani, di atas keseluruhan tubuh badan. Biniyatil makhsusatil, dengan niat yang tertentu. Itu maksud mandi kat sini. So necessary ke untuk kita pakai sabun ketika mandi wajib ni? Tak. Yang penting ialah kita melalukan air di seluruh tubuh badan kita. Okey, yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Ini yang pertama, perkara pertama yang mewajibkan mandi. Ilaju dengan makna memasukkan hasyafah, atau bukan memasukkan, masuk je, masuk je. Ilaju masuk je, ataupun kemasukan al-hasyafati, hasyafah. Hasyafah kita dah bincang sebelum ni, maksudnya kepala zakar. Kepala zakar lelaki. Fil farji, ke dalam faraj, yakni kebaluan wanita. Itu yang pertama. Apabila masuk je hasyafah, kepala zakar lelaki ataupun kadar dia. Kepala zakar lelaki ataupun kadar kepala zakar itu masuk ke dalam faraj wanita. Fahila izin, maka ketika itu lelaki dan perempuan tersebut wajiblah mandi, wajib.
Wajiblah mandi. Wajiblah mandi wajib. Wajiblah mandi. Kemudian khurujul waliyyi. Keluarnya air mani. Maka apabila keluarnya mani, perlulah wajiblah mandi. Keluarnya mani itu mewajibkan mandi. Mani itu najis ataupun tidak? Mani itu najis ataupun tidak? Mani itu bukan najis. Mani suci. Air mani itu suci. Akan tetapi kalau kita kalau keluar mani, kita perlu mandi. Akan tetapi mani itu suci. Kemudian al-haidu, haid. Kemudian al-lifasu, nifas. Nifas itu apa? Nifas itu ialah darah yang keluar tak kala seorang wanita itu melahirkan. Apabila bersalin, apabila melahirkan anak lah. Bersalin, apabila bersalin, darah yang keluar ketika bersalin itu dinamakan nifas. Kerana itu dinamakan nifas itu nifas. Kerana nifas dengan makna nafas. Kiranya macam apabila nafas baharu, darah yang keluar ketika nafas baharu muncul. Macam tu. Itulah namanya nifas. Kemudian wiladah. Al-wiladah. Wiladah maksudnya melahirkan, bersalin. Dia sebenarnya wiladah dia ada panjang. Dia tak semestinya kena bersalin baik. Dia ada panjang perbahasan dia. Tapi wiladah in short kita kata melahirkan. Ataupun kita kata bersalin. Tapi wiladah dia ada perbahasan dia. Kemudian al-mautu. Maut. Maut. Kematian. Apa maksud kematian? Mufaraqatur ruhi al-jasada. Mufaraqatur ruhi al-jasada. Maksud mati tu ialah berpisahnya roh daripada jasad. Maka apabila seorang itu mati, maka dia perlu dimandikan. Perlulah bagi orang tu dimandikan. Sebab tu kita buat mandi jenazah. Kecuali adalah yang dikecualikan tu. Adalah golongan-golongan yang dikecualikan. Okey, maka keenam-enam itu ialah perkara yang mewajibkan mandi. Ulang balik Masuk masuknya yang pertama masuknya hasyafah ke dalam faraj. Kemudian keluarnya air mani. Kemudian haid, nifas, wiladah dan yang terakhir al-mautu, mati. Okey, selesai kat situ. Okay, kita teruskan ke fasal yang seterusnya. Kali ni kita laju sikit. Faslun. Oh, okey, kita sambung. Faslun fi furudil ghusli. Fasal pada furudil ghusli. Pada rukun mandi. Fasal pada rukun mandi. Rukun mandi ni tak susah pun. Ada dua je. Akan tetapi, biasanya rukun mandi ni yang orang selalu dia tak ambil berat. Yang pertama lihat. Macam biasalah lihat. Dan sekurang-kurang lihat bagi mandi tu. Sekurang-kurang lihat bagi mandi itu ialah kita lihat bersuci pun boleh. Kita lihat bila time mandi tu kita lihat sahaja aku bersuci kerana Allah Ta'ala. Maka pun boleh. Ataupun boleh juga kita nak lihatkan. Boleh juga kita nak lihat sahaja aku mengangkat hadas kerana Allah Ta'ala pun boleh. Ataupun kita nak lihat sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala pun boleh. Ataupun bagi orang yang berjuluk, dia lihat sahaja aku mandi untuk mengangkat hadas besar, untuk mengangkat julud raf'al jalabah, nawaitu raf'al jalabati lillahi ta'ala pun boleh. Bagi yang haid, uh,
Bagi yang haid, nawaitu raf'a hadathil haidhi, macam tu pun boleh. Akan tetapi, ah, dia punya kalau paling ringan ataupun paling senang dia punya niat nak mandi tu, niat bersuci je pun dah cukup dah. Tapi mandi tu kena saja aku bersuci kerana Allah Ta'ala pun boleh, yakfi. Okey, dan yang kedua, ni yang biasa orang bukan terlepas pandang, dia ambil ringan. Ta'mimul badani fil ma'i. Meratakan badan dengan air. Meratakan air pada badan lah. Ayat betul dia. Meratakan air pada badan. Maka bila dia kata meratakan air pada badan ni, maka setiap tubuh kita ni, mana yang kita boleh sentuh ni, perlulah. Bukan pada kita boleh sentuh. Maksudnya semualah. Semua part badan kita ni, tidak boleh untuk kita, tidak boleh untuk kita apa nama, tak boleh tinggal lah. Bawah kuku jangan tinggal, kemudian kat pelipat, mana-mana bahagian pelipat ni, bahagian pelipat antara dua siku, antara dua apa, dua lutut ni, kita tak boleh tinggal. Kena make sure semua kena. Okey, untuk lihat tadi ada tambahan. Bila kita lihat mandi, kita tak boleh lihat, bila kita nak mandi tu kita tak boleh melihat semata-mata lihat mandi. Tak boleh. Kita kena ada mandi tu, kalau kita lihat mandi kalau kita lihat mandi tak boleh semata-mata kita lihat mandi. Kita kena ada lihat buangkan hadas besar ketika kita mandi tu. Maksudnya kalau mandi tu macam, oh aku nak mandi ni, aku nak mandi lah. Tak boleh. Bila kita lihat mandi tu, kena lihat sekali, kena ada berangkat hadas besar. Tambahan. Dan untuk bersuci pun sama, kita cakap juga, kalau saja aku bersuci tu, kena cakap suci tu untuk mengangkat hadas besar. Itu sama. Okey. Sekarang dah pukul 10.24 dah. Sekarang dah pukul 10.24. Uh, ada siapa yang ada mempunyai soalan? Nak tanya apa-apa ke? Terusnya lepas ni syaraitil wuduk ada 10. Kalau lah masuk macam dah tak sedap lah pula kan. So untuk bilik-bilik akhir ni, mungkin ada siapa ada soalan ke apa? Malam ni tak banyak pula soalan. Sebab benda common sangat ke apa? Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Nak tanya, tadi, sorry Ana tak dapat catch up lah. Apa beza nifas dengan wiladah? Sebab selalu macam terkeliru. Tak duduk pasal bersalinan. Uh, Nifas ni, saya cerita nifas ni ialah darah yang keluar, pada tubuh badan. Darah yang keluar pada tubuh badan, cakap darah yang keluar ketika melahirkan. Darah yang keluar ketika melahirkan. Adapun wiladah itu ialah melahirkan itu sendiri. Adapun wiladah itu ialah melahirkan itu sendiri. Oh, jadi kalau seorang ibu tu bersalin, dan bila bersalin tu kan nanti keluar darah kan. Jadi kat situ dia dah terkumpul dua sebab lah untuk mandi. Ya, betul. Tapi mandinya sekali saja kan. Untuk mengangkat dua-dua sekali hadas. Ya, betul. Terima kasih. Pasal ada soalan, maksud yang meratakan tu kita hanya alirkan air ataupun kena gosok ke tangan. Maksud meratakan itu ialah menyampaikan air. Nak menyampaikan air tu pakai tangan ke, pakai apa ke, pakai berus ke apa, tak kisah. Maksud meratakan itu ialah kita alirkan air. Sampai air tu. Itu maksud meratakan. Okey, lagi? Ada soalan lagi?
Ada tambahan, pilihan Eh, A semata-mata dikira sebagai ah, keluar balik, tetapi agak sukar difikirkan beranak tanpa keluar darah, betul. Sebenarnya pilihan nak A tanya ni soalan? pembahasan dia Oh. dia lagi deep. Okey, teruskan. Kalau seorang tu berambut panjang, jadi agak sukar untuk dia macam ni, mandi wajib tu kan, nak basuh kulit kepala tu agak sukar. Jadi macam mana apa? Macam mana perbahasan ataupun cara dia lah. Ha, sebab Nizam atau Alfi, ha, ada jawapan? ya, sebab cara rambut panjang kan, ataupun tempat-tempat yang bulu lebat tu macam mana? Nizam atau Alfi ada jawapan? Kalau tanya, kalau salah betul, balik yang patut. Kalau tanya Alam, memang kalau ditebal ke tak tebal ke, kalau persoalan mandi ni, memang perlu kena. Memang perlu, dia yang panjang tu, memang kena Hmm. kena juga. Mesti kena juga kat kulit. Kalau cerita pasal mandi ni memang Ah, kena. Mesti kena. Ah, jadi memang kena gosok sampai kita yakin kena kat kulit ya betul. Kalau yang panjang, Okay. lagi-lagi khususnya yang panjang tu lah. Gosok-gosok Hmm. kepala tu mungkin. Kadang kalau Biasanya rambut panjang, ambil cebok je, bilang kat atas tak cukup kan. Sebab panjang sangat. So, make sure lah. Sebab tu, mandi wajib ni, dia punya rukun dia selalunya 2 je. Tapi, ramai orang dia tak jaga. Dia mandi ala-ala macam tu je. Dia tak check kawasan lipat-lipat yang ada. Lepas tu dia tak check kawasan mana-mana yang bulu tebal. Macam rambut dia lah. Dia letak, dia main di shower macam tu je. Dia tak ada pun check. Pastikan semua kena. Dia tak ada selat-selat pun rambut dia. Ah, Balik berjambang tu, dia biar je jambang macam tu. Tu masalah dia. Ah, so ramai yang dia orang buat, dia orang tak ambil betul-betul lah. Tu masalah dengan mandi wajib ni. Sebenarnya rukun senang je. Cuma nak make sure semua air tu lalu kat badan tu. Ramai yang tak jaga benda tu. Tak, kawasan telinga yang jelas pun kena. Kawasan telinga yang jelas. Maksudnya mana yang zahir daripada telinga kita, kita boleh nampak nampak telinga tu. Ah, Maksud nampak tu, kalau orang tengok nampak kawasan telinga tu, mana yang zahir daripada telinga tu, itu pun kena. Pasti kena masukkan air lah kat kawasan telinga mana yang kita nampak. Mana yang orang nampak telinga kita tu, mana yang zahir tu pun perlu dimasukkan juga. Lepas tu ada kawan kita share, Ustazah dia ajar untuk rambut panjang boleh pakai sikat. Make sure air kena setiap layar rambut. Tak kena pastikan sampai. Lepas tu ada juga kawan kita share, terima kasih kepada yang share. Pendapat Dr. Pendapat Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adilatuhu menyatakan jumlah berkolah sebagai 270 liter. Ini mengikut pendapat Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Jumlah dua kolah dikira sebagai 270 liter. Terima kasih kepada yang share. Okay, jam dah 10.30. Ada lagi soalan?